Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi ahli jatuhkuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan juga keampunan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita kesihatan dan dijauhi daripada sebarang penyakit insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, iaitu kitab yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita, campakkan di dalam hati kita perasaan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada manusia lain, lebih daripada kasih pada ibu bapa kita, lebih daripada isteri atau suami kita, lebih kasih daripada anak-anak kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya menjadi insan yang paling dikasihi, walaupun kita semua tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, menjadi keperluan kepada kita untuk kita tahu berkenaan dengan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam At-Tirmizi melaksanakan satu amanah yang besar dan satu sumbangan yang besar kepada kita kerana mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk pada bab yang ke-52, ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya tentang kedaifan atau sederhananya makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 348. An Simak ibn al-Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu. Hadis ini tentang makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat sederhana. An Simak bin Harb, daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu, berkata, menceritakan, sami'tu, aku mendengar, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, daripada Nu'man bin Bashir, yaqul, telah berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin, tidakkah engkau berpeluang untuk mendapat makanan dan juga minuman, ma syi'tum, apa yang kamu nak. Jadi sahabat tanya kepada seorang tabi'in yang juga mungkin anak murid dia yang belajar daripada dia. Sahabat ini nama Nu'man bin Bashir
iaitu salah seorang sahabat yang mana ayah dia pun seorang sahabat, Nu'man bin Bashir. Dia tanya kepada anak murid dia, kamu semua ini dapat makan apa yang kamu nak, ma syi'tum, apa yang kamu nak kamu dapat. Ini maknanya zaman sahabat ni zaman yang mewah atau zaman yang mudah untuk dapat makanan. Kita tahu perkembangan Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Islam berkembang seluruh semenanjung tanah Arab. Zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang ke Parsi, ditambah lagi berkembang di Mesir dan juga berkembang di Syam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Mesir ini negara yang kaya, ada sungai Nil, ada tanaman gandum dan juga bermacam-macam jenis tanaman subur Mesir ni. Begitu juga bumi Parsi, bumi Syam yang ada makanan yang enak-enak, negara Mediterranean. Berbeza dengan bumi Arab yang susah untuk dapat makanan. Pada zaman Nabi SAW, orang-orang Islam duduk di bumi Arab, di Madinah, susah untuk dapat makanan. Kalau gandum tu, kalau roti tu daripada Bali, bukan daripada gandum. Tapi pada zaman sahabat, makanan mewah, macam-macam jenis makanan, termasuklah daripada haiwan dan sebagainya. Maka Nu'man bin Bashir ini, beliau berkata, kamu semua ni, kamu boleh makan dan juga minum apa yang kamu nak. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nu'man kata, sesungguhnya aku melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk zaman Nabi, tinggal bersama Nabi, aku nampak Nabi kamu. Wa ma yajidu minad daqal. Dan Nabi kamu tidak menemui satu ad-daqal, iaitu sejenis tamar yang murah sekalipun. Sebab tamar ni dia ada beberapa jenis lah. Ada tamar yang rutab ni, yang segar, yang lembut tu. Kalau ad-daqal ini tamar yang kering, yang murah, yang kadang-kadang penyek-penyek dah. Jadi Nu'man kata, kadang-kadang Nabi SAW tidak ada, walaupun tamar yang murah itu, ma yamla'u batnah, bagi memenuhi perutnya. Maknanya kadang-kadang Nabi tak ada makanan walaupun tamar yang murah. Maknanya saat susah itu memang susah, tak ada makanan. Maknanya zaman Nabi, waktu Nabi tak ada makanan, memang tak ada makanan. Bukannya tak ada makanan, boleh cari makanan yang murah, tapi memang tak ada makanan, kan? Kalau orang tua saya dulu, mungkin ada yang sini pun ada pengalaman zaman Jepun, atau cerita-cerita mak ayah kita tentang zaman Jepun. Nak dapat beras susah. Sebab apa? Sebab dari sudut pergerakan terhad, dan juga orang yang tanam beras pun sebahagiannya tak dapat tanam. Jadi nak makan susah zaman tu. Tapi walaupun susah zaman tu, ada juga sumber makan yang lain. Ada yang makan ubi kayu dan sebagainya. Tapi susahlah. Tapi zaman Nabi SAW, pada saat-saat tertentu ada waktu susah, untuk dapatkan tamar pun susah. Walaupun tamar yang murah yang disebut sebagai ad-daqal. Ini yang disebut oleh An-Nu'man bin Bashir kepada kawan dia ataupun anak murid dia, kan? Dan kalau kita ingat balik, sebenarnya perbincangan tentang kehidupan Nabi ni ada dalam bab yang sebelum daripada ini, yang Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad ini cukup, ataupun kafafa, cukup.
Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah SWT supaya jadikan rezeki keluarga baginda ni cukup. Maksudnya apa? Baginda tidak mengejar kemewahan, tapi mengharapkan agar cukup untuk hidup. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang yang bila kita baca cerita-cerita tentang kesukaran Nabi dalam kehidupan, ada yang kata Nabi ni miskin dan Nabi ni tak ada duit, dan menganggap kemiskinan Nabi ini berpunca daripada Nabi tidak berusaha. Itu satu tanggapan yang sangat-sangat tidak tepat. Nabi SAW ini hidup dalam keadaan sederhana bukan kerana Nabi tak ada sumber kekayaan. Nabi ada sumber kekayaan. Dan Nabi menerima banyak harta, banyak hadiah, banyak kekayaan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Di dalam kehidupan Nabi ini, para sahabat sentiasa beri hadiah kepada Nabi SAW. Bahkan apabila Nabi ada menghantar surat, ada hubungan dengan kabilah-kabilah atau kerajaan-kerajaan, ada kerajaan-kerajaan memberi hadiah yang mewah kepada Nabi SAW. Ada satu kisah yang mana yang pernah kita baca dahulu. Ada seorang sahabat mengutuskan anak saudara dia menghantar buah-buahan atau tamar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah balas dengan Rasulullah ambil hadiah perhiasan-perhiasan yang diberi oleh raja pada waktu itu kepada orang berkenaan. Nabi sangat pemurah, dia tak kisah, Nabi bagi saja perhiasan-perhiasan yang banyak kepada seseorang sahabat. Maknanya Nabi SAW terima banyak harta, terima banyak kekayaan. Bahkan Nabi sebagai sifat dia sebagai Nabi layak untuk menerima bahagian-bahagian tertentu selepas berlakunya peperangan seperti ghanimah dan sebagainya. Tetapi sifat Nabi apabila menerima sesuatu, Nabi terus agihkan kepada para sahabat. Itu cara Nabi. Nabi tak akan simpan di rumah dia, Nabi tu agih. Sebab itulah di rumah Nabi tak ada banyak kekayaan. Kan? Waktu Nabi nak wafat pun ada 7 dinar sahaja, itu pun Nabi suruh sedekahkan. Maknanya ini cara kehidupan Nabi yang tidak mahu memiliki harta kekayaan kerana nak pastikan hidup baginda ini sebagai sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab itulah yang kita katakan, kalau ada orang mengatakan Nabi ini hidup susah, miskin, tak betul juga. Tapi Nabi memilih hidup secara sederhana. Itu yang hakikatnya. Dan bila kita baca hadis ini, dia sebenarnya bagi satu reflection atau pengajaran kepada kita untuk kita tengok diri kita ini. Bagaimana kita hari ini, sebagaimana sahabat ini, dia nak bandingkan zaman dia hidup zaman Nabi dengan zaman dia selepas ada sumber kekayaan, sumber makanan yang banyak. Dia kata, kamu sekarang ni boleh pilih apa saja makanan yang kamu nak. Cuba banding dengan zaman kita ni, bukan sekadar boleh pilih, boleh tentukan pula nak makan kat mana, nak makan jenis apa, nak makan masakan negara apa. Daripada Korea boleh, daripada masakan Cina boleh, masakan Itali pun boleh. Seluruh dunia ada depan mata kita untuk kita pilih. Dahsyatnya tuan-tuan kalau bercakap pasal makanan. Maknanya nikmat makanan yang ada di hadapan kita ini cukup banyak tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bila kita baca hadis ni, kita kena selalu fikir bagaimana keadaan Nabi SAW. Dan daripada situ kita hendaklah mendorong diri kita itu untuk banyak sedekah dan jangan membazir. Banyakkan sedekah dan jangan membazir. Maksudnya kita makan itu, alhamdulillah, Allah bagi kita ni lidah kita rasa macam-macam jenis makanan. Makan secukupnya dengan penuh bersyukur. Maknanya jangan berlebih-lebihan, secukupnya dengan penuh bersyukur. Dan banyakkan bersedekah kerana ada orang di atas dunia sekarang ini pun yang tak ada makanan tuan-tuan sekalian. Sama ada dalam negara kita atau luar negara kita. Dalam negara kita pun ada orang yang susah, tak ada makanan. Yang susah untuk dapat makanan, yang terpaksa
peruntukkan makanan sikit-sikit, duit dia sikit-sikit untuk beli makanan, untuk pampers anak dan sebagainya. Sebab itulah dalam bila kita baca hadis Nabi ni, kita kena ingat kehidupan kita seharian, insya-Allah. Seterusnya hadis 349, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kunna ala Muhammadin namkuthu shahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ummul mukminin, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, in kunna, sesungguhnya kami, cerita tentang dia dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni alu Muhammadin, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namkuthu syahran, kami pernah tinggal selama sebulan. Namkuthu syahran, kami pernah duduk tinggal selama sebulan. Ma nastawqidu binarin, yang mana dalam tempoh sebulan itu dalam rumah kami dapur tak berasap. Nastawqidu ni maknanya tak hidup api. Kalau istilah orang Melayu kita kata dapur tak berasap. Pernah sebulan dapur tak berasap, maknanya tak masak apa-apa. Jadi bila tak masak apa-apa ni, apa yang dimakan? In huwa illa at-tamru wal ma'u, yang ada ialah tamar dan juga air. Sebulan tak ada makanan lain. Makan tamar, minum air, makan tamar, minum air. Yang ini berlaku dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis sahih, ada dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, dan juga Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhdu wa Ar-Raqaiq. Maksudnya cerita Aisyah radhiyallahu anha ni adalah cerita benar, mustahil dia tipu, dan kehidupan yang berlaku zaman Nabi itulah hakikatnya. Sebulan, tuan-tuan sekalian, pernah dalam keadaan penuh sebulan. Waktu katakan 3 hari, 4 hari itu biasa, kan? Pernah berlaku. Tapi yang ni pernah berlaku dalam tempoh sebulan, langsung tak ada makanan untuk dimasak, melainkan yang boleh dimakan ialah air dan juga buah tamar. Berlaku di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang makan ini, Nabi kata tidak ada kantung yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Maknanya tempat yang paling buruk ialah perut yang dipenuhi dengan makanan. Tempat yang paling buruk ialah, bekas yang paling buruk ialah perut yang dipenuhi dengan makanan. Nabi kata lagi, cukuplah bagi anak Adam itu makan dengan kadar beberapa suap makan untuk menegakkan tulang sulbi dia. Maknanya Nabi suruh kita makan untuk kita segar. Tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang bila kita makan sikit, kita rasa macam takut tak cukup. Kita takut tak cukup. Kita takut macam-macam lah. Takut gastrik, takut kembung perut, macam-macam ketakutan yang kita ciptakan sendiri ataupun daripada bisikan syaitan. Sebenarnya makan sikit, tuan-tuan sekalian, adalah cukup untuk badan kita. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita demam, tak selera makan. Makan sikit, boleh hidup juga. Boleh hidup. Makan sikit. Bila demam kadang-kadang makan nasi 3 suap. Malam 3 suap pula, cukup. Sebab apa? Sebab tak selera. Tapi boleh hidup je. Tak mati pun. Kan? Ataupun mungkin dalam keadaan kita puasa, kita makan, kadang-kadang kita puasa, sahur, sempat sikit je sahur. Ataupun kadang-kadang berlaku juga tak sempat sahur. Boleh hidup je. Tak ada masalah. Sebenarnya mindset kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita set dalam kepala kita, kita tak nak makan. Atau kita set dalam kepala kita, inilah makanan aku nak makan banyak ni saja. InsyaAllah perut kita tak meragam. Dan insyaAllah dia tak jadi gastrik lah, insyaAllah.
Kan ada orang gastrik bila dia puasa dia boleh je puasa walaupun dia tak makan. Kan? Maksudnya apa? Mindset kita tu sangat penting. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, Nabi kata jadikanlah 1/3 daripada kantong perutmu untuk makanan, 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk air dan 1/3 lagi adalah untuk pernafasan. Maksudnya kosongkanlah. Jangan sampai perut kamu tu penuh. Jadi 1/3 untuk makan, Nabi kata 1/3 untuk air, 1/3 lagi untuk perut. Dan Nabi SAW pesan, jangan kamu makan melainkan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu kaedah makan yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan makan melainkan bila dah lapar, dan bila kamu makan berhenti sebelum kamu kenyang. Sebab apa? Sebab perasaan kenyang tu dia datang kemudian. Walaupun hakikatnya kita dah kenyang, tapi kita rasa macam kita belum kenyang lagi. Sebab tu kena berhenti sebelum kamu rasa kenyang. Itu yang diajar oleh Nabi kepada umat Nabi Muhammad SAW, pada kita semua. Dan para ulama menyebut di dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, disebut tidak ada masuk hikmah ke dalam hati seorang yang perutnya penuh dengan makanan. Kadang-kadang kita nak dapat khusyuk, perut kita penuh dengan makanan, dia akan jadi susah. Nak menangis baca Quran, nak menangis waktu solat. Dalam keadaan kenyang memang tak jadi, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dalam keadaan lapar, mudah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Ramadan tak lama dah ni, insya-Allah Ramadan. Sekarang ni bulan Rajab, Syaban, mudah-mudahan kita sempat Ramadan. Bulan Ramadan ini ujian sangat besar dalam bab makan. Sebab kita tak makan waktu siang, kita buka puasa. Kaedah dia buka puasa, cukup-cukup je makan. 1/3 makan, 1/3 air, 1/3 itu kosongkan untuk angin. Ataupun untuk pernafasan. Untuk pernafasan, kosongkan. Jadi kalau makan seperti yang Nabi ajar macam tu, insya-Allah kita boleh solat tarawih lah dalam keadaan yang khusyuk. Tapi kalau kita dah penuh 3/3 dengan makanan, untuk air tu kira macam top up lebih-lebih sikit dah, maka nak solat pun kita akan jadi berat, mengantuk lah. Untuk solat. Jadi itu bab makan ni, kalau kita nak tengok Nabi ajar, memang banyaklah Nabi ajar, dan Nabi sendiri tunjuk contoh macam mana kehidupan Nabi SAW. Dan ada juga satu hadis lain yang kita bacakan, hadis 350. An Abi Talhah radhiyallahu anhu, daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu, qal syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butunina an hajrin farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Ini hadis kisah juga dalam bab Az-Zuhud, dalam Jami' At-Tirmizi ada. Tapi Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis gharib. Tapi ada juga menyebut hadis ini adalah hadis dhaif. Maksudnya ni daripada Abi Talhah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada banyak keistimewaan. Termasuklah mewakafkan kebun dia kepada Islam. Abi Talhah ini berkata, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami datang jumpa Nabi mengadu tentang al-ju'. Al-ju' ni maknanya kelaparan. Jadi sahabat ni lapar pun mengadu pada Nabi lah. Kisah ni ada yang menyebut berlaku pada waktu peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni maknanya peperangan Ahzab lah, iaitu apabila musuh daripada orang Quraisy bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan orang Ghassan dan juga beberapa kabilah lain menentang Islam. Jumlah musuh pada waktu itu seramai 10,000 orang. Jumlah musuh seramai 10,000 orang. Ramai dah. Kalau orang Arab perang zaman tu kira ramai. Sebab orang Arab ni tak apa ramai sangat. 10,000 orang tu untuk orang
untuk serang Madinah tu memang ramai. Hampir rasa melebihi dengan penduduk Madinah sendiri kalau 10,000 orang. Dia datang ke Madinah, datang ke Kepung bandar Madinah. Nabi menggunakan satu strategi perang yang tak pernah digunakan oleh orang Arab. Cadangan daripada Salman. Salman ni daripada Parsi, Iran, dinamakan Salman Al-Farisi. Salman kata, "Ya Rasulullah, kalau tempat kami bila perang, kami gali parit." Jadi belah-belah Parsi, belah-belah Rom. Kalau kubu mereka pun memang ada kubu tu dikelilingi dengan parit yang besar. Jadi memang strategi perang Parsi tu gali parit. Lalu Nabi SAW perintahkan gali parit. Kerja gali parit ni susah tuan-tuan sekalian, sebab kedalaman parit itu mestilah kedalaman yang menghalang kuda yang paling kuat untuk panjat. Lebar yang menghalang kuda yang paling kuat untuk lompat. Jadi lebih kurang 5 kaki macam tu. Atau 5 meter, bukan 5 kaki, 5 meter macam tu. Dan kedalaman dia lebih daripada 3 meter. Dan jarak parit itu lebih kurang 21 kilometer jarak dia. Jauh. Maknanya jarak yang jauh. Dia bukan keseluruhan Madinah. Kalau keseluruhan lagi jauh. Tapi di bahagian utara Madinah. Sebab bahagian selatan tu dia ada kebun. Bahagian timur tu dia ada bukit-bukit berbatu warna hitam yang tajam. Bukit. Kan? Bahagian barat pun dia banyak kebun. Dan ada juga batu-batu lain sebelah barat tu. Jadi bahagian yang terbuka untuk serangan ialah bahagian utara. Bukit Uhud pun bahagian utara Madinah. Maknanya masa perang Uhud pun tentera musuh dia datang belah utara. Masa perang Khandaq pun dia datang belah utara juga. Jadi tentera musuh ni dia datang dan dia tengok ada parit. Jadi dia pun berkubu di bahagian luar. Akhirnya Allah SWT datangkan ribut pasir. Selepas beberapa hari lah mereka cuba untuk masuk untuk serang. Allah datangkan ribut pasir. Akhirnya semua kalah. Jadi musyrikin Quraisy terpaksa balik, kalah dan sebagainya. Tapi kisah dia panjang lah, peperangan Khandaq. Tapi waktu peperangan Khandaq ni, sahabat-sahabat Nabi terpaksa bekerja keras untuk menggali parit. Dan waktu itu adalah waktu kemarau. Makanan tak banyak. Jadi sebab itulah antaranya dikisahkan waktu itu sahabat-sahabat dalam keadaan lapar. Jadi mereka datang jumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu, mengadu tentang kelaparan mereka. Ini kisah Abi Talhah bagi tahulah. Lalu Abu Talhah kata, "Wa rafa'na an butunina an hajarin." Lalu kami mengangkat pakaian dari perut kami, tunjuk kat Nabi, angkat pakaian daripada perut kami, maka terlihatlah pada perut masing-masing seketul batu setiap orang. Maknanya setiap orang ada batu. Kenapa letak batu tuan-tuan sekalian? Sebab nak tahan daripada kelaparan yang sangat kuat sangat. Lapar yang sangat kuat sampai terpaksa meletakkan batu dekat perut. Jadi setiap orang seketul batu ditempel dekat perut tu. Kemudian farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaian dari perutnya an batnihi an hajarain, maka terlihatlah 2 ketul batu. Nabi pun lapar juga. Nabi lebih lapar lagi, 2 ketul batu. Ini kisah yang disebut, riwayatkan daripada Abi Talhah, menggambarkan bagaimana situasi kelaparan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun lapar juga. Jadi Nabi ini dia bukan biarkan sahabat lapar, dia kenyang. Nabi ini seorang pemimpin yang berkorban lebih daripada sahabat, lebih daripada rakyat dia. Kan? Ini satu contoh yang luar biasa. Maknanya kalau makan, Nabi pastikan sahabat makan juga. Nabi ada makanan, Nabi akan ajak sahabat makan. Nabi tak akan makan seorang.
Ini sifat pemimpin. Kalau kita sekarang ni payah cari pemimpin macam tu. Pemimpin biasanya dia akan fikir bagi dia sihat dulu sebab dia kerja banyak. Sebab kita ni orang penting, bagi kita sihat dulu kan. Itu pemimpin sekarang dia fikir macam tu. Tapi Nabi dia fikir macam mana kesusahan sahabat, kesusahan rakyat dia. Ini kita katakan pengorbanan seorang pemimpin. Okey, kemudian kita tengok hadis 351. Hadis ni agak panjang. Tapi tak apa, kita baca terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ni daripada hadis Abu Hurairah. Hadis ni hadis hasan sahih gharib. Jadi riwayat dia kuat juga, termasuk dalam kategori hasan sahih. Tapi gharib maknanya tak banyak riwayat. Kharaja Abu Hurairah riwayatkan, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu masa, waktu itu tak ramai orang keluar. Nabi keluar. Maksudnya mungkin waktu tengah hari yang sangat panas. Dia kalau negara Arab ni ada waktu tengah hari yang panas terik, kena pula musim panas, orang duduk kat rumah masing-masing. Orang tak keluar. Macam tu. Ada waktu-waktu tertentu orang tak keluar, ataupun mungkin waktu malam yang terlalu sejuk. Tapi ini saya rasa waktu ni waktu tengah hari, waktu panas ni, tengah hari, siang. Jadi Abu Hurairah kata waktu tu orang tak keluar tapi Nabi keluar. Maknanya orang tak ramai lah. Tak ada orang sangat kat luar. Wala yalqahu fiha ahadan. Lalu Nabi keluar tu, keluar ni bukan keluar jauh daripada rumah. Nabi keluar daripada rumahnya pergi ke masjid. Masjid sebelah rumah Nabi je. Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi pergi masjid. Macam itulah. Tapi tak ada seorang pun. Fa'atahu Abu Bakar. Tapi datang kepada Nabi SAW seorang sahabat Abu Bakar, pergi jumpa Nabi. Orang lain tak ada. Tiba-tiba nampak Abu Bakar datang menghampiri Nabi SAW. Ini Abu Hurairah cerita. Abu Hurairah ni tuan-tuan sekalian, dia boleh cerita pasal dia duduk dekat masjid. Dia termasuk di kalangan ahli suffah. Dia memang standby. Nabi keluar je, dia pergi ikut Nabi. Dia macam, kita nak kata apa, macam reporter lah. Tapi reporter dia tak follow orang lain, dia follow Nabi je. Kan? Dia follow Nabi pasal dia nak dapat hadis. Kan? Nak dapat ilmu daripada Rasulullah SAW. Jadi dia duduk kat masjid, ahli suffah duduk masjid, orang bagi makan dan sebagainya. Bukan dia pengemis, bukan. Ahli suffah bukan pengemis. Orang-orang yang memang dia duduk kat situ untuk belajar. Untuk belajar, untuk cari ilmu, untuk gunakan. Sebahagian besarnya orang muda-muda. Dia bukan pengemis. Dia memang nak cari ilmu, nak duduk dekat dengan Nabi. Duduk kat masjid. Ahli suffah. Jadi bila Nabi keluar, dia duduk follow Nabi lah, duduk tengok. Tapi dia tak follow dekat sangat. Dia perhati macam tu lah, ahli suffah. Dia kata tak ada orang lain. Yang ada tiba-tiba datang Abu Bakar. Rumah Abu Bakar tak adalah dekat sangat daripada masjid tu, dia tempat lain. Datang Abu Bakar, faqala ma jaa bika ya Abu Bakar. Maka Nabi tanya, apa yang mendorong kamu datang waktu macam ni? Waktu panas-panas ni apa yang mendorong kamu datang? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslima alaihi. Yang ni Abu Bakar hebat dia. Dan Abu Bakar dia tak tipu tuan-tuan sekalian. Abu Bakar kata apa? Aku keluar untuk aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi, untuk aku melihat wajahnya, iaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar. Dia kata aku keluar ni rasa rindu dekatmu. Rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku nak tengok wajah Nabi. Bukan tak pernah jumpa. Tapi dia duduk, mungkin saya saja dia fikir rasa nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang yang hebat, dia mungkin terasa Nabi nak keluar, dia datang.
Wat taslima alaihi, dan juga mengucapkan salam kepadanya, nak ucap salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang, terasa nak jumpa Nabi, nak tengok wajah Nabi dan nak mengucap salam kepada Nabi. Bukannya ada benda penting nak bagi tahu, tak ada. Tapi nak ucap salam dan juga nak tengok muka. Yang ni tuan-tuan sekalian, kita bersahabat, bersaudara, kadang-kadang tak ada apa pun kita boleh datang ziarah. Orang datang ziarah kita, tak perlulah kita tanya ada apa datang. Kan? Tapi kau nak tanya pun tak apa. Tapi kadang-kadang saudara kita datang, kawan kita datang, mungkin dia nak tengok muka kita, nak ucap salam sebagai seorang sahabat. Kerana dalam kisah ni macam itulah, Sayyidina Abu Bakar keluar, dia kata nak tengok muka dan juga nak sampaikan salam. Kemudian falam yalbathu an jaa Umar, dan tak lama selepas itu datang pula Sayyidina Umar Al-Khattab. Faqala ma jaa bika ya Umar. Nabi tanya soalan yang sama kepada Sayyidina Umar, apa yang mendorong kamu datang ni wahai Umar? Kan, orang lain tak datang, tiba-tiba kamu datang. Dua sahabat ni sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang utama. Sayyidina Umar yang kedua, kanan. Qala al-ju' ya Rasulullah. Sayyidina Umar jawab daripada hati dia, dia kata, ya Rasulullah, al-ju'. Al-ju' ni maknanya lapar. Yang mendorong aku keluar ni sebab lapar. Ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa ana qad wajadtu ba'da zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku juga kadang-kadang rasa juga lapar. Aku juga kadang-kadang terasa juga lapar ni. Maknanya Nabi pun lapar juga. Bukan kadang-kadang, Nabi kata memang aku lapar. Sesungguhnya aku lapar juga. Nabi pun lapar juga. Fantalaku ila manzili Abi Al-Haytham bin At-Tayyihan Al-Ansari. Ada sahabat Nabi yang bernama Abi Al-Haytham. Jadi mereka bertiga tadi pergi ke rumah Abi Al-Haytham bin At-Tayyihan Al-Ansari. Jadi seorang sahabat ni bila sebut belakang Al-Ansari ni maknanya orang Ansar. Orang yang asal Madinah. Ansar ni maknanya penolong, helpers. Jadi sahabat-sahabat di Madinah yang memang asal dari Madinah ni, Allah bagi kelebihan dia dengan satu gelaran penolong. Maknanya mereka ni sifat penolong ini diberi bukan sekadar sebab mereka tu orang Madinah, tetapi juga dengan sebab orang Madinah ni suka tolong. Memang sangat pemurah dan suka tolong. Itu rata-rata orang Madinah yang Islam ni memang sangat mudah tolong. Sifat orang Ansar macam tu. Dia suka tolong, terutamanya tolong sahabat-sahabat daripada Mekah yang disebut sebagai muhajirin. Ini sifat orang Ansar. Kemudian Nabi SAW ajak pergi rumah Abi Al-Haytham tadi. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasya'i. Jadi kenapa pergi rumah Abi Al-Haytham? Sebab Abi Al-Haytham ni dia ada kebun, banyak pokok kurma, dan juga dia ada banyak binatang ternakan, kambing, bibi dan sebagainya. Walam yakun lahu khadam, tapi dia tak ada khadam. Falam yajiduhu, jadi oleh kerana dia tak ada khadam, dia buat sendiri kerja, maka bila pergi rumah Abu Al-Haytham ini, dia tak ada kat rumah. Dia tak ada kat rumah. Faqalu li imra'atih, maka mereka bertanya kepada isteri Abu Al-Haytham, aina sahibuk? Di mana temanmu, iaitu suamimu? Faqala intalaqa yasta'dhibu lana al-ma'. Maka isteri dia kata, sesungguhnya Abu Al-Haytham tadi keluar untuk mendapatkan air.
untuk mendapatkan air minum lah, air. Falam yalbathu an jaa Abu Al-Haytham biqirbatin yaz'abuha. Dan tak lama selepas itu Abu Haytham ni pulang membawa qirbah. Qirbah ni bekas yang dibuat daripada kulit. Ada yang besar bekas ni untuk bawa air. Dulu mana ada baldi, dia guna qirbah atau beberapa nama lain, antaranya disebut qirbah ni bekas untuk letak air, yang penuh dengan air itu. Dekat tangan dia bawa bekas air. Summa fawada'aha, maka Abu Haytham tadi meletakkannya. Summa jaa yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang meraihkan atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqaddihi bi abihi wa ummihi, wa yufaddihi bi abihi wa ummihi, maknanya dia menyatakan syukur, menyatakan keinginan dia untuk melakukan kebaikan kepada Nabi. Dan dia kata dia sanggup, kalau orang Arab ni dia kata fight tu maknanya dia menebus ayah dan juga ibu dia. Ayah dan ibu ni maknanya insan yang paling dikasihi lah, yang paling dihormati, yang paling dijunjung. Dia kata dia akan tebus ayah dan ibunya, maknanya dia memberikan janji yang sangat tinggi kepada Nabi untuk buat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma talaqa bihim ila hadiqatihi, kemudian mereka semua pergi ke kebun Abu Al-Haytham tadi. Fabasata lahum bisatan, maka Abu Al-Haytham tadi hamparkan kepada Nabi dan juga sahabat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ni satu hamparan yang lembut untuk diduduki, untuk duduk. Summa talaqa ila nahlatin faja'a biqinwin fawada'ahu, maka dia pergi dekat pokok kurma, kebun dia, kemudian dia ambil satu tandan kurma. Tuan-tuan sekalian, pada satu tandan kurma tu dia ada yang masak, ada yang masih lagi putih, ada yang baru nak masak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutab, kenapa kamu tak bagi rutab saja? Rutab tu yang dah masak. Sebab kat tandan tu ada yang dah masak, ada yang baru nak masak, ada yang belum masak, macam itulah. Nabi tanya, kenapa tak ambil rutab saja untuk dihidang kepada kami? Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru wa takhayyaru min rutabin wa busrihi. Jadi jawab Abu Al-Haytham ni, dia kata aku sengaja bawa tandan ini supaya Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain dapat pilih, sama ada nak pilih rutab ataupun nak pilih yang disebut sebagai bus, maknanya yang lebih putih lagi daripada rutab. Fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma', maka mereka semua makan dan juga minum daripada air tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, haza walladhi nafsi biyadihi minin ni'am alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil-sambil makan tu Nabi menyampaikan nasihat. Sambil-sambil makan Nabi menyampaikan nasihat peringatan kepada sahabat-sahabat. Haza walladhi nafsi biyadihi minan ni'am. Nabi kata semua ni sesungguhnya demi Allah, iaitu demi Allah yang diriku ada padanya, sesungguhnya nikmat-nikmat ini allazi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, inilah yang akan ditanya pada hari kiamat. Nabi makan rutab, Nabi minum air. Nabi kata
Inilah nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Nabi kata, zillum barid. Bila kita duduk di bawah teduhan yang sejuk ini. Duduk kat kebun, teduhan yang sejuk, ada angin, tenang dan sebagainya. Itu pun akan ditanya nikmat, suasana kehidupan yang selesa itu. Kalau nak kira selesa, kita hari ni macam-macam keselesaan. Keselesaan itu pun, nikmat itu pun akan ditanya. Warutabun tayyibun, rutab yang baik, yang baru dipetik daripada pokok, ini akan ditanya. Wa ma'um baridun, air yang sejuk juga akan ditanya. Ini pesanan Nabi lah. Tak kala mereka semua tengah makan, Nabi tengah makan, Nabi tidak lupa untuk memberi nasihat. Tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok macam mana sahabat Nabi yang bernama Abu Al-Haytham ini, dia nak bagi sesuatu yang paling baik kepada Nabi SAW dan juga para sahabat, supaya mereka boleh pilih, mereka rasa seronok, mereka rasa gembira bila menjadi tetamu. Sebab itulah layanan kepada tetamu ini, orang Arab dia suka layan tetamu, orang Melayu pun kena suka layan tetamu. Dan bila kita layan tetamu, berikanlah yang terbaik. Beri yang terbaik, lebih daripada apa yang kita biasa makan pun tak apa. Kerana mengutamakan tetamu itu adalah satu kebaikan yang disuruh oleh agama, yang ditunjuk oleh para sahabat. Dan juga Nabi SAW dalam hadis ni, apabila menerima sesuatu nikmat, sambil-sambil Nabi makan, Nabi tidak lupa untuk mengingatkan para sahabat tentang hakikat nikmat itu yang akan ditanya di akhirat nanti. Bahawa nikmat itu Nabi sambil makan, Nabi kata, sesungguhnya demi Allah, inilah yang akan ditanya oleh Allah SWT satu hari nanti. Ini bertepatan sebagaimana dalam surah At-Takatsur, ayat yang menyebut summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa, kemudiannya kamu pasti akan ditanya tentang nikmat pada hari berkenaan. Pada hari kiamat nanti, kita di hari akhirat nanti, Allah akan hisap kita. Semua benda akan ditanya. Semua benda akan ditanya. Apa yang kita dapat, setiap nikmat satu persatu akan ditanya. Sampai kita rasa terkejut, macam mana sampai begini detail. Allah akan tanya satu-satu nikmat kepada kita. Kalau dalam hadis ni Nabi sebut, suasana teduh itu pun akan ditanya. Selesa tu akan ditanya. Jadi semua benda yang kita rasa seronok, rasa gembira akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari hisab nanti. Ini pesanan Nabi. InsyaAllah kita akan sambung bacaan hadis ini sehingga akhirnya tak habis lagi. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ni di kalangan hamba-hamba Allah yang kasih kepada Nabi SAW dan mengikut sunnah Nabi SAW dan mengikut jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Jadi setakat ini saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.